الحمد لله القائل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Masjid Rumah Kedua. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, masjid bermaksud tempat sujud. Dari segi istilah, satu tempat sujud yang dibangunkan untuk melaksanakan amalan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud meletakkan kedudukan manusia paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan tempat ibadah khusus seperti salat dan beriktikaf bagi orang yang beriman, malah syiar dan lambang kesatuan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang layak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Di samping itu, masjid menjadi tempat di mana seseorang hamba berada pada kedudukan yang paling akrab dengan Tuhannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 18 yang telah dibaca pada permulaan khutbah tadi, yang bermaksud
Hanya sahaja orang yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah itu, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharap mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Hadirin sekalian, seperti yang kita fahami, sejak zaman Rasulullah SAW, masjid bukan terhad sebagai tempat ibadah semata-mata, namun merupakan tempat kegiatan dakwah. Peranan masjid pada hari ini mencakupi pelbagai aspek seperti penganjuran program keagamaan dan aktiviti kemasyarakatan seperti dalam aspek kehidupan, pendidikan, kebajikan, platform penyatuan dan perpaduan ummah dan ekonomi umat Islam. Ini termasuklah kegiatan dan aktiviti pengajaran, dakwah, program remaja, sambutan keagamaan, serta motivasi kepada masyarakat untuk memakmurkan rumah Allah 5 waktu sehari semalam. Apabila masjid dimakmurkan, ia menjana kesan positif bagi pembinaan masyarakat madani dalam rangka membina perpaduan umat Islam. Hakikatnya pada hari ini masjid dijadikan sebagai tempat pengembangan syiar Islam. Fungsi masjid bukan sekadar menjadi medan pertemuan jemaah dengan pelbagai sajian majlis ilmu, malah kegiatannya dilihat semakin luas dan berkembang. Oleh itu, cadangan dan penghayatan menjadikan masjid sebagai rumah kedua adalah sangat relevan dalam hidup kita. Antaranya ialah yang pertama, menjadikan masjid sebagai tempat pembentukan nilai kerohanian dan jati diri umat Islam. Masjid memiliki peranan penting sebagai tempat pembentukan rohani dalam pelbagai aspek. Antara aspek pembinaan rohani yang utama di masjid adalah aspek ibadah dan bermunajat. Masjid dilihat sebagai lokasi yang sangat ampuh untuk membina kekuatan hati, jiwa dan rohani daripada sifat toksik dan tercela. Ini kerana masjid menjadi tempat rawatan jiwa dan rohani yang terbaik bagi umat Islam. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, masjid tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal masajidu mahallu zununir rahmah. Masjid-masjid adalah tempat turunnya rahmat. Melihat pada generasi salafus salih, apabila menghadapi masalah, kebimbangan dan cabaran, mereka akan bergegas mencari masjid sebagai tempat perlindungan dan penyelesaian, serta mengadu hal yang dihadapi kepada Yang Maha Kuasa. Dalam satu kisah, pada suatu hari ketika cuaca kelam, orang bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Pernahkah tuan melihat perkara ini sebelum ini berlaku semasa hayat Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu, kalau berlaku ribut, kami akan bersegera ke masjid, takut kalau berlaku hari kiamat." Tidak syak lagi, masjid mempunyai aura positif, keselamatan dan kedamaian. Di samping itu, segala kegiatan dan aktiviti di masjid dalam bentuk amalan semuanya menjurus untuk tunduk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan yang ada pada masjid yang tidak ada pada tempat lain. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tiada seorang Muslim pun yang senantiasa menghadirkan dirinya ke masjid-masjid untuk salat dan zikir, melainkan Allah gembira menyambutnya sebagai ahli keluarga yang bergembira menyambut saudaranya yang sudah lama hilang. Riwayat Ibnu Majah. Dan yang kedua, mendambakan masjid sebagai tempat ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengajian agama. Dalam menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajian Islam, kelas pengajian dan kuliah agama yang dijalankan bukan sekadar memenuhi aktiviti dakwah bulanan, malah membentuk pengajian yang disampaikan mestilah menggunakan sukatan pengajian yang lengkap maupun berkitab bagi mewujudkan proses rantaian kesinambungan ilmu pengetahuan pada jemaah secara berkala dan konsisten. Ini bagi melahirkan umat Islam yang berilmu pengetahuan, berketerampilan dan berakhlak mulia. Selain itu, intipati kandungan pengajian dan kuliah juga perlu up to date dengan membahaskan isu-isu semasa yang melanda umat Islam. Ini dapat dilihat apabila berada di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ingin mengetahui perkembangan semasa yang berlaku kepada sahabat-sahabat baginda yang berada di sekitar Madinah. Ada kalanya baginda memulakan pengajian di masjid dengan menyampaikan tazkirah dan mau'izah, iaitu nasihat kepada para sahabat. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kami supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kami suatu nasihat yang menggentarkan hati dan mencucurkan air mata. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dan yang ketiga, masjid dijadikan pusat komunikasi komuniti setempat. Langkah dan usaha ini bagi menyelahkan fungsi masjid sebagai tempat komuniti setempat yang menyediakan pelbagai platform kepada segenap lapisan masyarakat meliputi aspek pengaruh psikologi dan spiritual. Begitu juga bagi pentadbir masjid, binalah jambatan ukhuwah agar masyarakat dan jemaah sekitar dapat memakmurkan rumah Allah dengan memperkukuhkan persaudaraan, kesefahaman, kecintaan sesama umat Islam dalam menghayati ajaran Islam serta memperhebatkan aktiviti dan program kawasan setempat. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam masjid mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia. Ini merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul bilad ila Allah masajiduha." Tempat yang disukai oleh Allah adalah masjid. Riwayat Muslim. Umat Islam perlu kembali bermuhasabah diri dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai ikutan terbaik. Hal ini sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat jamaah di masjid sebagai rutin harian bagi menzahirkan syiar dan penyatuan umat Islam. Sahabat-sahabat Nabi juga bimbang jika mereka tidak hadir untuk solat secara berjamaah akan terbit sifat munafik di dalam diri mereka. Peringatan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata yang bermaksud, menurut pandangan kami para sahabat, tidaklah seseorang itu tidak hadir solat berjamaah melainkan dia adalah orang munafik yang jelas kemunafikannya. Riwayat Muslim. Oleh itu, setiap individu Muslim perlu menjadikan masjid sebagai rumah keduanya untuk melazimi diri
dengan melazimi diri untuk hadir melaksanakan solat 5 waktu dan menghadiri majlis-majlis ilmu yang dianjurkan. Memakmurkan masjid adalah salah satu tanda iman dan penyebab cinta Allah. Di samping itu, didik anak-anak untuk mencintai rumah Allah dengan membawa anak-anak melazimi solat berjamaah pada setiap waktu yang terluang. Selain itu, jadilah hamba yang hatinya sering ingat dan terpaut kepada masjid, terpaut kepada kemesraan dan keikhlasan jemaah, terpaut dengan pengajian dan aktiviti serta program yang dapat membugarkan hati dan jiwa serta mempunyai nilai tambah kepada ilmu dan ukhuwah. Setiap muslim dan masyarakat setempat harus berperanan dalam memakmurkan masjid, kerana memelihara dan memakmurkan rumah Allah itu adalah bukti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berazam dan bernekat untuk menjadikan masjid sebagai rumah kedua agar hidup senantiasa diberkati dan dirahmati, kerana orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan kesalahannya dan diangkat darjatnya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, yakni masjid, untuk melaksanakan kewajipan yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapuskan kesalahan dan yang satu lagi meninggikan darajat. Riwayat Muslim. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu melihat orang yang biasa ke masjid, maka naik saksilah bahawa ia orang yang beriman. Riwayat Tirmizi. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kesimpulan khutbah yang dapat kita ambil pengajaran pada hari ini adalah yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa masjid adalah tempat ibadah dan menjaga ketakwaan. Dan yang kedua, umat Islam perlu menjadikan masjid sebagai wadah penyatuan umat Islam serta menghidupkan peranan masjid dengan segala program dan aktiviti keagamaan. Dan yang ketiga, umat Islam sewajarnya menjadikan masjid sebagai tempat pembentukan nilai rohani dan jati diri umat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diingat nama Allah padanya, dan di situ juga dikerjakan ibadah mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Surah An-Nur ayat 36. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadha al-yawm al-mubarak an takshif 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haythu la nahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar senantiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Umat Islam dinasihatkan terus berhati-hati dan menjaga keselamatan diri persekitaran dengan mematuhi SOP ditetapkan bagi mengelak penularan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك صمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلمور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصيحة والسلامة منك لولي عهد السلمور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار، اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Engkau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang diinaya serta dizalimi. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihal. بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. InsyaAllah tuan-tuan boleh ke hadapan sikit, sebelakang pada kita bagi ruang kepada sahabat-sahabat kita untuk kita penuhkan masjid insyaAllah.